Baik, mari kita bersedia. 我们一起预备， Sila berdoa dalam hati. 同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita teruskan sesi sebelah petang. 奉主耶稣圣名开始我们下午的聚会。 Sama sekali mari kita berdiri puji Tuhan, kedudukannya nomor 63. 我们一起站立唱诗赞美神63首。 Haleluya, selamat petang, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rekan sekerja. 哈利路亚，在这里问候所有的同龄弟兄姐妹及同工们， Saudara-saudari yang turut serta dalam kebaktian atas talian ini. 还有在线上所有的弟兄姐妹们，大家平安。 Kita bertemu lagi dalam kesempatan sebelah petang. 那我们再一次有机会在下午再会面。 Dan ini merupakan sesi terakhir sepanjang dengan kebaktian penuhan rohani di Khemah Doa Bukit Garam. 那这也是最后在这个Bukit Garam 祈祷所的最后灵恩会的这个环节。 Sekali lagi kita ambil kesempatan ini untuk saling mendorong. 那我们借着这个机会来互相的勉励。 Dan tajuk yang kita akan sama-sama saling mendorong pada petang ini ialah yang berbunyi keluarga yang bahagia. 那今天下午我们一同勉励的题目是幸福的家庭。 Keluarga bermaksud terdiri dari suami istri serta anak-anak. 那家庭呢，就是由这个夫妻还有儿女来建立起来的。 Manakala bahagia bermaksud aman damai serta bergembira bersama. 那幸福的意思就是能够平静安稳的一起快乐度日。 Jadi keluarga bahagia adalah impian setiap orang. 那幸福的家庭呢，是每一个人的梦想。 Dan tentulah kita berusaha supaya dalam keluarga kita tidak ada yang tercicir dari segi iman serta berkat Tuhan. 那当然，在家中呢，我们不希望有任何一个成员呢，就是在神的福音上，在幸福上被遗漏的。 Sebab tema KKR Zone Pantai Timur kali ini ialah tidak ada seorang pun yang tercicir. 那这一次呢，这个东海岸这个灵恩会的主题是，就是
不有一人遗漏。 Jadi inilah yang diusahakan oleh setiap keluarga umat Tuhan ini supaya berkat dan iman itu tidak cecir dalam keluarga kita. 那就是我们不要任何一个家庭成员呢，在神的福音上，在神的祝福上被遗漏。 Baik, pada petang ini 那在今天下午， kita lihat satu peristiwa dalam Alkitab. 我们参考圣经中的一个事迹， Dalam Kejadian pasal 26. 就是在这个创世纪的26章。 Dalam Kejadian pasal 26 mulai daripada ayat 1 sehinggalah ayat yang seterusnya. 那创世纪26章从第1节开始，一直到接下来的经文。 Di sini mencatatkan tentang satu keluarga, 那在这里记载着一个家庭， yaitu keluarga Ishak 就是以撒的家庭， yang berada di Palestina. 就是在非利士人的地方。 Ayat 1 memberitahu kita 那在第1节里面告诉我们， timbul kelaparan di negara mereka itu. 那在他们地方呢有了饥荒。 Dan ini bukan pertama kali kelaparan ini berlaku. 那这也不是第一次发生的饥荒， Sebab itu Ishak sekeluarga pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Palestina. 因此呢，这个以撒的家庭呢就到这个哥拉的这个地方，基拉的这个地方，基拉尔这个地方去。 Lumrah bagi manusia ini kalau hidup itu sempit maka dia akan mencari tempat yang lebih baik untuk hidup. 当人的生活中遇到了困难的时候呢，他就会去寻找可以让他的生活好过一点的地方。 Jadi begitulah yang terjadi kepada keluarga Ishak ini. 那在这里，以撒的家庭也是这样。 Namun Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. 但是耶和华神向以撒显现。 Ayat 2 memberitahu kita 那在第2节里面告诉我们， supaya Ishak itu jangan pergi ke Mesir dan tetap tinggal diam di Palestina. 因为神不要以撒下到埃及去，就是要他住在以色列地。 Ayat 3. 第3， Tuhan mengulangi berkat seperti yang diucapkan Tuhan kepada Abraham. 那就是神对亚伯拉罕所祝福的。 Tuhan berkata akan menyertai Ishak dan memberkati Ishak. 那就是神要就是以撒同在，也要祝福他。 Jadi ayat 6. 6节， Tinggallah Ishak di Gerar itu. 那以撒就住在基拉尔。 Namun sewaktu Ishak berada di tempat ini, 当以撒在这个地方的时候， saya percaya banyak cabaran yang dihadapi oleh Ishak dalam keluarganya. 那我们也相信呢，在这个时候呢，以撒跟他的家庭成员们都面对很大的这些挑战， Untuk menempuhi kehidupan yang serba kekurangan. 就是要度过这个非常缺乏的生活。 Sebab kita mendapati selepas Ishak beberapa lama hidup di tempat ini, 当我们发觉到以撒在这个地方住了许久的时候， barulah Tuhan memberkatinya. 那神才祝福他。 Jadi pada petang ini kita akan melihat dalam perenggan ini 那在今天下午呢，我们来看这一段。 seperti apakah keluarga yang bahagia ini. 那在这里，幸福的家庭是一个怎么样的家庭呢？ Jadi kita akan belajar bagaimana Ishak menempuhi sekeluarga dalam kehidupan di Palestina ini. 那我们就要看以撒和他的家庭呢，怎么样去面对他们在非利士人地方的这个生活。 Jadi seperti apa keluarga yang bahagia itu? 那这个幸福的家庭是一个怎么样的家庭呢？ Yang pertama, 首先， keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. 幸福的家庭不表示这个家庭没有什么问题。 Setiap keluarga yang kita dirikan ini tetap mengalami masalah. 每一个所建立的家庭，当会遇见所遇见的问题或者是麻烦。 Bohonglah kalau suami istri itu tidak pernah pun bertengkar. 如果是说夫妻们没有吵过架的话，那是欺骗的。 Jadi prinsip dia ialah tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. 那他的主要原因就是没有一个家庭是没有
面对问题的。 Sama juga keluarga yang berlaku, keluarga Ishak ini. 那就是以撒的家庭也是一样。 Kebahagiaan keluarga bukanlah ditentukan dari situasi yang berlaku di sekeliling. 那一个幸福的家庭呢，不是由你这个家庭所面对的状况来讲解的。 Tapi sebenarnya kebahagiaan keluarga itu ditentukan di dalam hati setiap orang itu. 但是幸福的家庭呢，就是由每一个人心中所能立定的。 Jadi ketika ini Ishak berhadapan dengan situasi kelaparan. 那在这个时候呢，这个以撒及他的家庭呢，面对着饥荒。 Seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 tadi. 就好像记载在创世纪的26章第1节。 Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. 第1节，在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉而去，到非利士人的王亚比米勒那里。 Jadi keluarga Ishak berhadapan dengan kelaparan. 那当时呢，这个以撒的家庭呢，面对着饥荒。 Tetapi ini tidak menjadi satu alasan untuk tidak bahagia. 但是这并不是不幸福的一个理由。 Memang kemalangan orang benar itu banyak. 那这些灾难或者是意外呢，在人生当中是许多的。 Tetapi Tuhan selalu melepaskan kita daripada kemalangan ini. 但是神常常呢，让人呢能在这种患难中被免去。 Seperti yang tercatat dalam kitab Mazmur pasal 34. 就好像在诗篇当中的34篇所记载的。 Mazmur pasal 34 ayat 20. 诗篇的34篇19节。 Ayat 20. 19节。 Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. 19节，一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。 Jadi kenapa kemalangan itu Tuhan izinkan berlaku dalam keluarga? 那为什么神允许这些苦难呢发生在这种家庭里面呢？ Ini karena Tuhan mau supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. 这是因为神要我们完全的来依靠神。 Karena pada masa kita dalam masalah itu, 因为当我们在苦难的时候， di saat itulah kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. 就在那个时候呢，我们能够完全的依靠神。 Karena Tuhan itu pasti akan memperhatikan umatnya yang dalam kesesakan dan kesulitan. 因为神必定看顾那在患难、在苦难当中的选民。 Oleh itu kita jangan hanya fokus kepada masalah yang kita hadapi itu. 因此呢，我们不要只把注意力呢放在这些苦难当中。 Seharusnya kita berusaha fokus kepada Tuhan apabila kita menghadapi masalah. 应当在患难当中呢，我们要努力的就是归向神。 Karena Tuhan ingin mau menyelesaikan masalah keluarga yang bersandar kepada Dia. 因为神却愿意的来帮助这些有患难的家庭呢，来解决他们的问题。 Seperti yang selalu kita baca dalam Matius 11 ayat 28. 就好像我们常常在马太福音11章28节所念到的。 Tuhan kata, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 烦恼苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。 Jadi artinya kita fokus kepada Tuhan dan jangan fokus kepada masalah. 这就是说，我们应当要把我们的注意力呢，注意在神，不是在这些困难当中。 Pakar psikologi pernah mengatakan, 那这些心理学家曾经说， sebenarnya masalah yang berlaku, yang betul-betul berlaku kepada manusia itu hanya 8% saja. 其实真正发生的这些苦难，在人的当中发生的苦难呢，只有80%而已。 Daripada 100% itu. 就是从这个180%里面只占了80%。
Jadi sepatutnya 8% itulah sebenarnya yang harus diurus oleh manusia ini. 那所以呢，这80%里面呢，就是人类应当要去经营的。 Manakala yang 92% itu adalah masalah yang disayangkan saja. Yang 8% itu sebenarnya adalah masalah yang dihadapi oleh manusia. 对不起，这8%的这些问题呢，应该是人类自己要解决的。 Dan kemudian 92% itu adalah masalah yang sayang begitu saja. 那就是92%的这些就是问题呢，就是这样的流失了。 Jadi kalaulah kita betul-betul fokus kepada Tuhan untuk menyelesaikan 8% saja masalah manusia itu, 如果我们真正的是去注意的话，我们依靠神在那8%里面来依靠神去解决的话， saya rasa kita tidak ada masalah untuk menghadapinya. 那我想我们没有问题的去面对它， Karena itu hanya sedikit saja. 因为那只是一个小数目。 Itulah sebabnya Paulus pernah berkata, 因此保罗曾经说， jangan khawatir tetapi nyatakanlah kepada Tuhan 那不要忧虑，当要谢给神， dalam doa dan permohonan kita. 在我们的祷告当中谢给神。 Jadi seimbangnya masalah keluarga itu tetap ada. 那就是说，在家庭当中苦难是一定有的。 Tetapi kalau kita memahami masalah itu dan fokus kepada Tuhan, tidak ada sebenarnya tidak ada yang akan mengikat kita untuk tidak dapat menyelesaikan masalah itu. 也就是说，如果我们能够了解那个苦难呢，然后我们依靠神的话，那没有不可以解决的问题。 Jadi Ishak pun memang menghadapi masalah ketika di Filistin. 那当以撒在这个非利士人的地方的时候呢，他们也是面对着苦难。 Baik, kita lihat yang kedua. 我们再看第二， Apakah keluarga seperti apakah keluarga yang bahagia itu? 那幸福的家庭是一个怎么样的家庭呢？ Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga. 那这个幸福的家庭呢，是一个永远都维持着这个和睦相处的。 Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 26. 我们请看创世纪26章 9 hingga ayat 11. 第9至11节。 Kejadian pasal 26 ayat 9. 创世纪26章9节。 Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. 9节，亚比米勒招了以撒来，对他说：“她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因她而死。” Ayat 10. 10节， Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. 10节，亚比米勒说：“你向我们做的是什么事呢？民中险些有人和你妻同寝，把我们陷在罪里。” Ayat 11. 11节， Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. 于是亚比米勒晓谕众民说：“凡沾着这个人或是他妻子的，定要把他治死。” Baik, kenapa Abimelek membuat kenyataan seperti ini? 那为什么亚比米勒要晓谕众民这样的话呢？ Sebab kalau kita membaca di ayat 8, 如果我们参考第8节， beberapa lama waktunya di sana mereka melihat Abimelek melihat Ishak dan istrinya bercumbu-cumbuan. 8节他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他妻子利百加洗碗。 Sebab itu Abimelek mengatakan itu istrimu. 因此呢，亚比米勒说那是他的妻子。 Sebab sebelum ini Ishak berkata kepada Ribka, kalau ada orang yang tanya, jangan mengaku bahwa engkau adalah istriku.
因为之前呢，以撒对妻子利百加说，如果有人问的话，你不要承认你是我的妻子。 Tapi ternyata apabila Abimelek sendiri melihat keadaan yang dibuat oleh Ishak dan istrinya ini, dia tahu bahwa Ribkah adalah istri Ishak. 但是当亚比米勒看见以撒和他妻子在戏玩的时候呢，就知道这个利百加是他的妻子。 Jadi ini menunjukkan kelaparan tidak menghalang kemesraan Ishak dan istri. 这也就是说，这个饥荒呢，并不能够阻挡这个以撒和妻子的幸福。 Oleh itu kebahagiaan keluarga itu tidak ditentukan oleh keadaan. 所以说，那幸福的家庭呢，不是受这个状况来影响的。 Walaupun kelaparan berlaku di tempat ini, 虽然在这个地方发生了饥荒， tetapi tidak mengungkung kemesraan rumah tangga yang dibina oleh Ishak. 但是这个家庭的和谐呢，并没有被破坏。 Jadi ini memberitahu kita satu pengajaran, 那在这里告诉我们一个教训， supaya kita berusaha untuk menjaga kemesraan keluarga kita. 我们就应当要努力的来让家庭和谐。 Walaupun usia pernikahan itu sudah lama, 虽然是这个婚姻呢，已经是很长久了， biarlah kasih sayang dan cinta itu masih lagi segar seperti dulu. 但是他们的爱呢，却长久如初一样。 Baik, apakah kunci kemesraan keluarga ini? 那这个幸福家庭的这个主要原因是什么呢？ Mari kita lihat Filipi pasal 2. 请看腓立比书2章。 Filipi pasal 2 kita baca ayat 1. 腓立比书2章1节。 Filipi pasal 2 ayat 1. 腓立比书2章1节。 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 1节，所以在基督里，若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。 Baik, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi 那这是保罗给予腓立比教会的劝勉， agar mengusahakan kemesraan satu keluarga besar. 就是要维持那一个大家庭的和谐。 Kata Paulus di dalam Kristus. 那保罗说，在基督里， Jadi hanya di dalam Kristus baru dapat menjaga kemesraan yang keluarga itu. 那只有保持在基督里呢，才能够维持那家庭的和谐。 Arti dengan kata yang lain, menjadikan Tuhan sebagai dasar menjaga kemesraan keluarga. 也就是说，就是把基督主或者是主放在这个家庭，成为的家庭的这个根基。 Jadi artinya kemesraan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling yang berlaku. 就是说，这家庭的和谐并不因为环境受影响。 Contoh yang paling jelas adalah keluarga Ishak. 那最明显的这个例子就是以撒的家庭。 Pernikahan Ishak pada masa ini sudah berusia lebih dari 35 tahun. 那这个以撒的婚姻呢，已经是超过了35年， Tetapi masih lagi menjaga keharmonian keluarga itu. 但是他们还是维持家庭的和谐。 Jadi ini juga yang kita usahakan dalam keluarga kita masing-masing. 那这也是我们应当在每一个家庭中应当努力的事情。 Baik, yang ketiga, 第三， seperti apakah keluarga yang bahagia itu? 那幸福的家庭又是怎么样的呢？ Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur walaupun dalam situasi yang susah. 那幸福的家庭呢，无论在就算是在一个艰难的时期呢，他们还是一样撒种。 Mari kita lihat Kejadian pasal 26 请看创世纪26章 ayat 12. 12节。 Kejadian 26 ayat 12. 创世纪26章12节。 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. 12节，以撒在那地耕种，那一年有100倍的收成，耶和华赐福给他。 Di sini dikatakan walaupun Ishak itu dalam menghadapi kesukaran kelaparan.
那虽然在这里告诉我们，以撒面对着这个饥荒的困难， dia tetap menabur 他还是耕种， dan mendapat hasil yang berlipat kali ganda. 那他得到的收成呢，就是100倍的收成。 Seperti dalam Mazmur, ya, dalam Mazmur pasal 37. 就好像在诗篇的37篇记载的， Baca Mazmur 37 ayat 25. 诗篇37篇25节， Ayat 25. 25节， Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. 25节，我从前年幼，现在年老，却未见过一人被弃，也未见过他的后裔讨饭。 Daud sangat mengerti tentang berkat Tuhan, sangat menyadari tentang berkat Tuhan. 那大卫呢，非常清楚有关神的祝福， Sebab dia kata dari muda sehingga tua, dia tidak pernah melihat orang benar meminta-minta. 因为他说，从他年幼一直到他年老呢，他从未看过一人被弃，还有他们的后裔讨饭。 Jadi ini memberitahu kita, 所以这里告诉我们， kalau walaupun yang berlaku yang dihadapi oleh keluarga kita, 无论什么事情发生在我们的家庭当中， kita tetap seperti, namun kita tetap seperti konsep Ishak ini. 我们应当要有好像以撒这样的观念， Dia tidak terhalang dengan keadaan itu, 就是他不被环境来阻挡， dia tetap berusaha untuk menabur. 那他努力的耕种。 Jadi Tuhan tidak membiarkan dia kekurangan, melainkan Tuhan memberkati dia. 神不让他缺乏，反而神祝福他。 Kalau kita rajin, kita dapat makan. 如果我们努力的话，那我们能够得糊口。 Sebaliknya kalau malas, kita akan kelaparan. 但是如果我们懒惰的话，那我们就会饥饿。 Paulus pun pernah berkata kepada jemaat, 那保罗也曾经对这些信徒说， kalau malas lebih baik jangan makan. 如果是懒惰的话，就不应该吃饭。 Jadi menunjukkan keluarga Ishak ini sangat rajin. 那这就显出了以撒的家庭呢，他们是很努力的， Apapun keadaan, dia tetap berusaha. 无论在什么样的状况当中，他们仍然是努力工作。 Samping itu dia bersandar kepada Tuhan dalam usahanya. 那同时呢，在他们所努力的，他们都依靠神。 Jadi tidak heranlah kenapa Tuhan itu memberkati dia. 那我们不觉得奇怪，因为神祝福他。 Jadi sebenarnya peristiwa ini menyadarkan setiap keluarga umat Tuhan hari ini. 那从这个事迹呢，都提醒了我们每一个信主的人。 Baik, yang keempat, 那第四， seperti apakah keluarga yang bahagia itu? 那幸福的家庭是怎么样的呢？ Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. 那幸福的家庭是一个喜爱和平的。 Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 26. 我们再看创世纪26章， Kita baca ayat 19 hingga ayat 22. 19节至22节。 Kejadian pasal 19 dari Kejadian pasal 26 ayat 19 hingga 22. 创世纪26章19至22节。 Baik, dalam catatan ini menceritakan 那在这一段经文里面说到， hamba-hamba Ishak menggali sumur. 就是以撒的仆人呢，他们在挖井。 Sebanyak 2 kali hamba-hamba Ishak itu menggali sumur. 那他们2次在挖井， Tetapi dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. 但是被亚比米勒的手下呢夺去了。 Pertama, nama sumur itu ialah Isyik. 那 Isyik. Ayat 20. Ayat 20. 第一个水井呢，它的名字叫埃瑟。 Sumur yang pertama digali itu ialah Isyik. 那第一个水井叫埃瑟， Tetapi itu pun direbut oleh hamba-hamba Abimelek. 那亚比米勒的仆人呢也夺去了这一个井。 Dan kemudian ayat 21 memberitahu kita menggali sumur yang lain. 那在21节里面告诉我们，他们又挖了一口井。 Dan sumur itu dinamai Sitnah.
那一口井呢叫施提娜。 Dan ini pun mereka bertengkar dan sumur ini dirampas. 那他们后来有纷争，后来呢这个井也被夺去了。 Tetapi Ishak tidak mau bertengkar dengan orang itu. 但是以撒却不要与他们来争竞。 Walaupun sumur-sumur yang digali oleh hamba Ishak dirampas, 虽然是以撒的仆人所挖的井呢都被抢去了， Ishak tetap melapangkan dada. 但是呢以撒还是这么的宽容， Dia tidak mau bertengkar dengan mereka. 因为他不要和他人争竞。 Jadi ini menunjukkan Ishak mementingkan kedamaian. 这就显出了以撒呢，他很着重这个和谐。 Jadi kita tidak mau dalam sisi keluarga kita menimbulkan masalah dalam masyarakat. 那我们也不希望我们的家庭成员呢，在社会上造成这些麻烦。 Kira-kira dalam kampung itukah, dalam kumpulan kecil seperti di gereja kan dan sebagainya. 无论是在一个钢板呢，或者是在一个小的团体里面，就好像在教会一样。 Kadangkala dalam satu keluarga itu ada saja yang suka memfitnah dan suka bertengkar dan sebagainya. 有时候在家庭里面呢，都有一些成员会喜欢回谤，或者是喜欢吵架。 Kita lihat Titus pasal 3. 请看提多书3章。 Titus pasal 3 kita baca ayat 2. 提多书3章2节。 Titus pasal 3 ayat 2. 提多书3章2节。 Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. 2节，不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。 Baik, ini adalah pesanan Paulus kepada Titus. 那这是保罗对提多的一些交代。 Bagaimana arah pengembalaan yang harus diusahakan Titus? 那就是要提多怎么来牧养，在什么方向来牧养， Supaya Titus dapat membangun keluarga Kristen yang harmoni. 我要让提多呢能造就这些一个和谐的基督化家庭。 Jadi ayat ini mengingatkan kita supaya kita ramah terhadap semua orang. 那这一节提醒了我们应当要和大家和睦共处。 Setelah kita dibaptis, 那我们受洗以后， Alkitab mengatakan kita sudah menjadi orang baru. 那圣经告诉我们成为新人， Yang lama itu sudah berlalu. 那旧人已经过去了， Sesungguhnya yang datang itu adalah yang baru. 那来的就是新人了。 Jadi harus kita meneruskan kehidupan yang baru. 因此，我们应该要继续这个新人的生活。 Tidak lagi memfitnah, tidak lagi bertengkar dan sebagainya. 我们不再回谤或者是增进，还有其他的。 Sebaliknya kita ramah terhadap semua orang. 相反的，我们和大家和平共处。 Inilah yang kita usahakan sebagai keluarga dalam Tuhan. 那这就是我们应当在主里面应当努力的。 Baik, yang kelima, 第五， seperti apakah keluarga yang bahagia itu? 那幸福的家庭又是怎么样的呢？ Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauhkan diri dari Tuhan. 那幸福的家庭也不会让他自己远离神。 Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 26我们请看创世纪26章 ayat 25. 25节。 Kejadian 26 ayat 25. 创世纪26章25节。 Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. 25节，以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷。他的仆人便在那里挖了一口井。 Jadi di sini memberitahu kita, 那在这里告诉我们， Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. 以撒在那里筑了一座坛，求告耶和华的名。 Jadi bukan saja Ishak tabah menghadapi keadaan kehidupan keluarganya. 那以撒不单只是坚强来面对他家庭所面对的这些问题， Dan mengusahakan kerja sehingga dapat menampung kehidupan keluarga. 他也努力的工作，使到他能够养活他的家庭。 Ishak juga tidak lupa mendirikan mezbah memanggil nama Tuhan. 以撒也不忘记筑一座坛来求告耶和华的名。
keluarga yang tidak menjauhkan diri dari Tuhan. 那就是一个不远离神的家庭。 Kunci utama kebahagiaan keluarga itu menjadikan Tuhan sebagai ketua keluarga. 那幸福家庭的主要原因呢，就是让神做一家之主。 Sebab itu penutua Paulus menasihati kita. 那所以呢，这个保罗呢也有劝勉我们。 Penutua Yakobus menasihati kita. 那这雅各长老也有劝勉我们。 Katanya mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. 那我们应当要亲近神，那神就亲近。 Ini tercatat dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. 那这就是记载在雅各书4章8节。 Yakobus pasal 4 ayat 8. 雅各书4章8节。 Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. 8节，你们亲近神，神就必亲近你们。 Kenapa ada keluarga-keluarga yang seolah-olah tidak diberkati? 为什么看起来有些家庭好像神都不祝福他们呢？ Sebab kita sendiri tidak mendekat kepada Tuhan. 因为自己不亲近神。 Sebab cara untuk kita tidak tercicir dari berkat Tuhan itu, 因为如果我们不要被这个在神的福气当中被遗弃的话， yaitu keluarga harus mendekat kepada Tuhan. 因此那个家庭呢应该要亲近神。 Maka Tuhan di sini mengatakan, ayat di sini mengatakan Tuhan akan mendekat kepada keluarga kita. 那这里的经文也告诉我们，神就必亲近你们。 Pendeta Zekius merujuk Mazmur 145 ayat 18 tadi. 刚才这个杨传道呢，他有参考这个 Mazmur 145 ayat 18. 就是诗篇的145篇的18节。 Bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. 就是神亲近每一个呼求他的人， Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 就是就是忠心的来呼求他。 Tuhan memberkati orang Israel pada waktu yang lalu. 那神祝福之前的这些以色列民， Tetapi haruslah mereka itu setia kepada Tuhan. 但是他们应该要对神忠心，或者是有诚心。 Ini menunjukkan kalau mau berkat Tuhan harus menuruti syarat Tuhan. 也就是说，如果我们要有得到神的祝福的话，那我们应该要满足神的要求。 Seperti yang dikatakan penutua Yakobus. 就好像雅各张老师说的， Kita mendekat kepada Tuhan, barulah Tuhan mendekat kepada kita. 那我们亲近神呢，这样神就必亲近我们。 Jadi barulah kita tidak dapat berkat Tuhan itu tidak tercicir dari keluarga kita. 因此，我们就不会就是不会没有得到神的这个祝福。 Jadi janganlah menjauhkan diri kepada Tuhan. 因此，我们不要远离神。 Baik, yang keenam, 第六， seperti apakah keluarga yang bahagia itu? 那幸福的家庭是怎么样的呢？ Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang taat setia pada pimpinan Tuhan. 幸福的家庭，也就是他们是忠心的跟随神的带领。 Lihat kembali dalam Kejadian pasal 26, 我们在参考创世纪26章 baca ayat 2. 2节， Ayat 2. 2节。 Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 2节，耶和华向以撒显现，说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地方。” Ayat 3. 3， Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. 你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。 Tuhan menampakkan diri kepada Ishak 那神向这个以撒显现， dan menyuruh Ishak tinggal di Filistin. 那就是要他住在这个非利士地。 Dan Tuhan berjanji akan memberkati Ishak seperti Tuhan memberkati bapaknya itu. 那神也答应了祝福以撒，就好像他祝福他的父亲一样。
Jadi oleh karena Ishak patuh kepada pimpinan Tuhan, 就因为以撒遵从神的吩咐， akhirnya Tuhan memberkati Ishak berlimpah-limpah. 就是神后来就大大的祝福他。 Ayat 12 kita baca Kejadian pasal 26 ayat 12 hingga 13. 我们看创世纪26章12至13节， Ayat 12. 12节。 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. 以撒在那地耕种，那一年有100倍的收成，耶和华赐福给他。 Ayat 13. 13， Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. 13，他就昌大，热增越盛，成了大富户。 Ini menunjukkan berkat Tuhan ada pada rumah orang benar. 就是说，神是祝福义人的。 Kita lihat Amsal pasal 3, 我们再看箴言3章， ayat 33. 3章33节。 Amsal 3 pasal 3 ayat 33. 箴言3章33节。 Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. 耶和华咒诅恶人的家庭，赐福以义人的居所。 Kalimat terakhir mengatakan tempat kediaman orang benar diberkatinya. 那下半段说到赐福以义人的居所， Karena Ishak seorang yang benar di hadapan Tuhan. 因为以撒在神面前是一个义人， Maka ini mempengaruhi berkat Tuhan dalam keluarganya. 那这样就是让神来祝福他的家庭， Sehingga ia makin kaya. 就是他变成了越来越富有， Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. 因为神的祝福才让我们的财富越来越多， Dan susah payah tidak menambahinya. 这样呢，这些困难呢不会多加给我。 Jadi sebagai kesimpulan pelajaran kita pada petang ini. 那我们今天下午所学习的结论， Seperti apakah keluarga yang bahagia itu? 那幸福的家庭是怎么样的呢？ Tadi kita telah belajar bagaimana keluarga Ishak yang berada di Filistin. 那刚才我们已经学习了这个以撒的家庭呢，如何生活在这个非利士地。 Jadi ada 6 butir yang telah kita rujuk. 那我们参考了6点， Semoga itu menjadi pedoman kita untuk membahagiakan keluarga kita dalam Tuhan. 但愿这给予我们作为参考时的我们的家庭能够得到幸福。 Saya rasa firman Tuhan sebagai perkongsian bersama sampai di sini. 那我要以神的话语成为我们大家的分享到此。 Baik, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian kebangunan rohani kita. 那在还没有以祷告来结束我们这一次的领恩大会， Dan juga mengadakan berkat umum. 那还有就是这个祝福。 Maka di sini saya menjemput Diakon Bethlehem Lu untuk menyampaikan ucapan dan kata-kata dorongan. 那在这里呢，我邀请这个卢执事来做报告和勉励的话， Dipersilakan. 请。 多谢拉萨路执事。 Terima kasih kepada Pendeta Lazarus. 奉着是基督生命传扬讲话， Dalam nama Tuhan Yesus berbicara di sini. 首先传扬门晓在线上界，主要是基督所爱嘅在线上界传透壮接同工們以及弟兄姊妹大家安息日平安。 Terlebih dahulu salam damai sejahtera dan selamat hari Sabat kepada para penjabat kudus dan juga saudara-saudari dan teman-teman mencari Injil dalam talian. 因為我哋結家嘅以前嘅間歇是我哋唔能夠在布吉加南嘅會堂來舉行一個聯恩會。 Karena keadaan pandemik yang ada di negara kita ini menjadikan kita semua tidak boleh mengadakan KKR di dalam aula kerja di Bukit Garam. 但係主耶穌基督仍然係愛我哋，
Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus tetap mengasihi kita semua. 在佢嘅帶領之下，以及在冬期安排嘅隻網絡嘅平台，成日要仍然能夠進行嘅隻Bukit Karam嘅聯歡會。 Di bawah kepimpinan Tuhan dan juga pihak Zon Pantai Timur telah menyediakan yaitu talian ini, maka kita boleh adakan KKR di sini. 也係主耶穌基督俾我哋嘅恩典。 Ini merupakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. 我哋應該常常去紀念佢。 Itulah kita harus senantiasa mengingati Dia. 在呢隻聯歡會嘅期間，我哋請日去多車傳頭門。 Dalam tempo KKR ini, di sini saya mau berterima kasih kepada para pendeta. 多車楊傳頭。 Berterima kasih kepada pendeta Yong, 拉薩路傳頭。 pendeta Lazarus, 伊利沙傳頭。 pendeta Elisa, 同埋呢隻 Herodes 接傳頭。 dan juga pelatih pendeta Herodes. 也唔忘記多車一班翻譯嘅人員。 Juga tidak terlupanya yaitu para petugas yang menterjemah. 讓全日香港我哋來翻譯。 Dan mereka membantu kita untuk menterjemah pada sesi-sesi ini. 全日我哋也愛多車一班，在呢個網絡技術上為我哋嚟付出，也為主耶穌基督來滅嘅付出嘅一班同仁。 Dan juga tidak terlupa berterima kasih kepada para petugas yang bertunggus lumus dari segi teknikal dan juga dari segi internet ini untuk mengusahakan KKR kali ini. 希望我哋嘅付出，我哋今日也唔能夠有人成功嘅條聯歡嚟期盼。 Kalau tidak ada usaha kalian, maka juga tidak dapat kita langsungkan KKR ini. 現時經驗嘅條所有人嘅條勞苦。 Kiranya Tuhan mengingati jerih lelah kalian. 在呢也愛多車尋晚呢所期盼嘅就葡萄會嘅記得示範。 Dan kita juga dari sini berterima kasih kepada beberapa buah choir yang telah menyampaikan kidung pada malam kemarin. 要Bukit Karam嘅示範同埋Turubit嘅示範。 Adanya yaitu kumpulan choir dari Bukit Karam dan juga Turubit. Turubit嘅示範啊。 Dan juga kumpulan choir dari Turubit. 雖然以前嘅間係，但係我哋對神嘅條熱心同埋先共，我哋有填下我哋嘅腳步嚟。 Walaupun pengaruhnya pandemi ini, kalian masih tetap yaitu tidak menghentikan langkah kamu untuk menjadi gairah kepada Tuhan. 希望我哋嘅熱心，我哋嘅付出，神也向一粒。 Kiranya kegairahan dan juga sumbangan ataupun usaha kalian itu semua digenapi oleh Tuhan. 我哋冇認為人哋也已經滿足佢。 Janganlah kita rasa cukup sehingga kalau kita mencapai tahap ini. 我哋繼續喺個為神來做多啲先工，做多啲付出。 Haruslah kita terus yaitu lakukan lebih banyak lagi pelayanan kita dan juga berusaha demi Tuhan. 最後ยัง係請也做少Bukit Karam聯歡嘅報告。 Dan akhirnya di sini saya membuat sedikit laporan tentang KKR Kemadoa Bukit Karam. 就係因為以前嘅間係，所以今擺嘅聯歡冇用嘅就設立以及嘅宣傳力。 Karena keadaan pandemik ini, maka kali ini KKR kita tidak ada pembaptisan dan juga tidak ada perjamuan kudus. 最後嘅就今擺嘅聯歡嘅奉獻係總共係2550票。 Yaitu persembahan uang pada KKR kali ini adalah 2.550. 暫時冇要支出。 Dan buat sementara ini tidak ada perbelanjaan. 報告到嘅嚇。 Laporan saya sampai di sini. 繼續下嚟嘅時間，搞準備拉薩路傳頭。
Dan saya yaitu serahkan masa seterusnya kepada Pendeta Lazarus. 以上。 Sekian. Terima kasih kepada Diakon Bethlehem Blue yang memberi laporan hasil KKR Kima2 Bukit Garam pada tahun ini. 那我们谢谢卢伯利恒执事来为我们这一次这个 Bukit Garam 祈祷所的灵恩会做报告。 Dengan laporan itu maka mengakhiri kebaktian kemenangan rohani kita pada petang ini. 那以上的报告呢，来结束我们这一次的这个灵恩会。 Jadi sebelum kita berpisah, 那在我们还没有就是分离之前， mari kita sama-sama berlutut dan berdoa. 我们一起来同心跪下祷告。 Di dalam doa ini kita bersyukur atas pimpinan dan berkat Tuhan selama 2 malam 1 hari ini. 那我们在这个祷告当中呢，我们感谢神在这个2晚上的1天的灵恩会， Sehingga kita dapat melaksanakan kebaktian rohani walaupun di atas talian. 那虽然是在线上，我们还是能够举开这个灵恩会。 Dan satu lagi perkara, kita tidak lupa mendoakan seman-seman kita yang telah dilaporkan positif COVID-19. 那我们不忘记为这些已经确诊的弟兄姐妹来代祷。 Dan seperti yang kita sedia maklum, anak kepada pendeta Ezra Chong. 那我们大家都知道的这个张以斯拉传道的儿子， Saudara Seth Chong. 还有这个Setong弟兄。 Jadi, anak ini kritikal dan berada di ICU, kita terus bantu doa. 那这孩子呢，他在一个很危机的状况下，就在这个 ICU 里面，我们要为他代祷。 Kita dipahamkan dia dijangkiti dengan COVID-19. 那他是确诊患这个新冠肺炎。 Semoga Tuhan mencucurkan rahmat kepadanya dan memberkatinya. 那但愿神怜悯，还有祝福他。 Dan kita juga tidak lupa mendoakan segala yang kita rancang dalam zon besar kita di Pantai Timur. 那我们也不忘记为我们东区所计划好的一些这些事工来代祷。 Banyak aktiviti yang telah kita rancang, namun ada kesukaran untuk melaksanakannya. 那我们已经计划了很多的这些事工呢，但是很困难的进行。 Jadi kita menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. 但是我们都把这一切交托给神。 Mari kita sama-sama sehati berlutut berdoa. 我们同心跪。